Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chon Lee. Berita utama, pembangunan modal insan dan pembangunan tenaga kerja di dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET merupakan dua elemen utama dalam usaha untuk melonjakkan kemajuan negara untuk mencapai status negara maju menjelang 2030. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Obek berkata, Kerajaan Sarawak sedar tentang kepentingan pendidikan TVET untuk menyediakan tenaga manusia bagi menyokong pembangunan industri di negeri ini. Menurutnya, selain daripada keberadaan institusi kemahiran dan latihan teknikal persekutuan, Sarawak juga mempunyai pusat latihan teknikal dan kemahiran tajaan Kerajaan Sarawak sendiri di bawah kelolaan Yayasan Sarawak. Maka oleh sebab itu Kerajaan Sarawak memberikan tekanan kepada pengajian TVET dan oleh itu institusi pengajian tinggi di Sarawak yang dipunyai oleh Kerajaan Sarawak mengkhususkan pengajian dalam bidang-bidang tersebut. Termasuklah post graduate program yang kita adakan di Sentec dan kita menggunakan teknologi yang terkini melalui digital ekonomi dan juga digital teknologi dalam kita menambah nilai kepada sumber-sumber yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian dalam Majlis Convocation Politeknik Kuching Sarawak ke-30 di Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut menawarkan beasiswa dari Yayasan Sarawak kepada Sonia T. Yi iaitu graduan diploma akuntansi Jabatan Perdagangan untuk melanjutkan pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi. Saya tadi bertanya dengan beliau sama ada nak melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi beliau kata boleh, saya nak lanjutkan dan kita akan memberikan beasiswa Yayasan Sarawak kepada beliau untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tinggi, sama ada universiti tempatan ataupun universiti di mana beliau telah apply memohon menerusi UPU. Saya tadi bercakap dengan bapaknya, kalau tak dapat UPU, universiti di bawah UPU, kita akan beri tempat di bawah Universiti Swinburne ataupun Universiti Teknologi Sarawak dan kita berikan beasiswa kepada beliau. Dalam pada itu, seramai 1,359 orang graduan diploma diraikan sempena Majlis Convocation Politeknik Kuching Sarawak kali ke-30. Kesemua graduan dalam pelbagai peringkat pengajian dari 6 jabatan dan program itu diraikan menerusi 3 sidang yang berlangsung bermula Isnin. Sementara itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menerima beberapa graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian dan mencapai kecemerlangan mereka. Nur Ismailiza Ismail, graduan Diploma Digital Teknologi berkata, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan sahaja menghasilkan para graduan yang berkualiti namun ianya juga penting untuk memenuhi keperluan industri kemahiran dalam negara. Ada sambung-sambung belajar lagi tapi setakat tu mau kerja dulu lah, mau sambung belajar. Sebab mesti orang rasa TVET tu penting sebabnya kerja bawahan je, bukan kerja macam atasan. So bagi kami macam si patutlah orang rasa macam sebab TVET tu diperlukan. Macam Malaysia tu nak perlukan TVET gila-gila. Justru Jaro Indra Balan, graduan Diploma Kejuruteraan Awam mengatakan beliau berasa bangga dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang telah menyediakan kemudahan serta infrastruktur pembangunan untuk menjamin masa depan generasi muda. Aku berasa bangga sebabkan sudah grade kos sivil tu, dan aku berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia sebab sebab memilih aku untuk jadi student sivil tu, and then kos tu pun makin berkembang dekat di dalam Malaysia, and then terutamanya Sarawak, banyak pembangunan yang telah dibuat dan dianjurkan oleh kerajaan untuk kami berada dan berkhidmat di dalam itu. Harapan untuk generasi muda ialah
untuk terus belajar dan fokus apabila di dalam kelas dan pilih kawan yang betul. Turut senada, penerima anugerah pengarah Politeknik Kecemerlangan Akademik dan Kokurikulum, Sonia Teyi, graduan Diploma Akuntansi, berpesan kepada generasi muda agar sentiasa bijak membahagikan masa belajar di samping giat mencuburkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum. Berasa amat bersyukurlah, lepas tu memang betul lah saya dapat anugerah. Ya, kalau dah sambung degree nanti saya sambung ACCA lah. Jadi accountant. Kena pandai bagi masa, lepas tu ikut aktiviti kokurikulum lah, persatuan, lepas tu ataupun kelab beruniform. Ya, memang dapat membantu kita lah. Memang bantu banyak dengan saya. Lepas tu dapat kenal banyak orang, lepas tu menceburi pelbagai bidang lah. Ya. Dalam hal itu, turut disempurnakan ialah penyampaian anugerah-anugerah akademik seperti Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Kurikulum, Anugerah Khas Kecemerlangan Industri, Anugerah Projek Terbaik serta Anugerah Pengarah Politeknik kepada para graduan yang terpilih menerusi kecemerlangan mereka sepanjang pengajian di Politeknik berkenaan. Laporan seterusnya, Politeknik Kuching, Sarawak PKS dilihat mampu melahirkan modal insan berkemahiran teknikal dan menjadi sumber tenaga kerja industri untuk kegunaan masa hadapan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawi In berkata, PKS antara institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang paling penting dan relevan dalam pembangunan pendidikan teknikal. Langkah ini akan memperlengkapkan Politeknik Kuching Sarawak sebagai pusat kecemerlangan akademik yang unggul di rantau ini dan akan berupaya memberi faedah dan manfaat kepada institusi-institusi yang lain di seluruh negeri Sarawak. Seterusnya membina nama dan kedudukan yang lebih baik di peringkat nasional dan antarabangsa. Kerajaan Negeri Sarawak amat berharap PKS akan terus memainkan peranan yang utama secara lebih dinamik dan proaktif dalam perkembangan pengajian tinggi di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh penasihat di Pejabat Premier Pendidikan Dato' Amar Michael Maninjawong semasa istiadat Convocation Politeknik Kuching Sarawak ke-30 di Kuching pada Isnin. Dalam hal itu, beliau berkata PKS perlu mengorak langkah bersesuaian yang boleh menarik minat pelajar dan pemain industri bagi memastikan PKS terus berkembang dan mampu bersaing dengan institusi pendidikan TVET lain. Saya yakin dengan langkah ini PKS mampu melahirkan kerajaan tersendiri sebagai pusat kecemerlangan ilmu untuk makluman kepada keboleh pesaran graduan PKS melebih dari sewan just now 96%. Employability 96% pada tahun 2018, 2019 dan 2021. So we have it down by the year 2020 to 91.1%. So inilah yang saya pikir paling tinggi, 96% employability. Sementara itu, sebanyak RM47,000 telah disumbangkan daripada 16 industri dan persatuan alumni PKS kepada 69 graduan. Berikut pula, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, mengetuai delegasi ke persidangan 5 hari Kongres Air Dunia dari 11 hingga 15 September 2022 di Copenhagen, Denmark. Persidangan anjuran Persatuan Air Antarabangsa IWA yang bertemakan Water for Smart Livable Cities itu dihadiri kira-kira 3,800 delegasi dari 102 negara dan 330 peserta pameran.
Persidangan 2 tahunan ini menghimpunkan profesional berkaitan air dan menyambung semula industri penggunaan air, pertanian, arkitek dan perancang bandar, pakar hidrologi dan pakar tanah dan air bawah tanah, sains sosial, sektor ICT, sektor kewangan dan lain-lain ke arah mencapai matlamat pembangunan lestari bangsa bersatu. Dalam satu kenyataan media pada Selasa, Datuk Julaihi memberitahu Kongres ini mengiktiraf kepentingan pengurusan sumber air yang mampan terhadap perubahan iklim yang akan memberi kesan besar kepada keselamatan air. Menurutnya, persidangan ini tepat pada masanya dan relevan kerana industri air Sarawak sedang mengalami perubahan transformasi. Di Marudi pula, kampung angkat pergigian akan ditambah bagi memberi kemudahan menyeluruh kepada masyarakat setempat. Timbalan Menteri Buruh, Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala berkata, setakat ini Rumah Panjang Sungai Brit telah dipilih sebagai kampung angkat pergigian dan program itu akan diperluaskan di kawasan Mulu. Dapat juga pilih satu kampung di kawasan kita Mulu ini menjadi kampung angkat pergigian. Dan saya dengar tadi memang dalam program Jabatan Pergigian ini mereka buat 2 program 1 tahun. Saya mohonlah kalau boleh tambah dari 2 lah. Beliau berkata demikian semasa merasmikan pelancaran program Kampung Angkat Pergigian dan Hari Promosi Kesihatan Pergigian Warga Emas Rumah Michael Selangkor Sungai Brit, Marudi baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Datuk Gerawat yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adung Mulu memberitahu kerajaan juga akan menambah baik kemudahan kesihatan di kawasan luar bandar termasuk di kawasan Mulu. Manakala di Baram, Ahli Parlimennya Anyi Ngau berkata masyarakat di kawasan berkenaan tidak ketinggalan dalam meraihkan sambutan pelbagai perayaan. Katanya ia menunjukkan semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat memajmuk di negeri ini. Kita tidak pilih kasih, kita semua sambut. Gawai pun kita sambut, Christmas pun kita sama-sama sambut. Tahun Baru Cina pun kita sama-sama sambut. Bapa-bapa masa yang akan datang, kita akan menyambut lagi Christmas. Seperti juga pada bulan Jun ataupun bulan 6 yang lepas, kita menyambut Gawai. Dan sebelum itu kita menyambut juga Hari Raya. Beliau berkata demikian semasa perayaan Tanglong di Dewan SJKC KT Long Lama baru-baru ini. Beralih ke laporan Sukan Malaysia SUKMA 2022, pasukan sepak takraw SUKMA Sarawak bukan sahaja menyasarkan layak ke final, malah menyasarkan untuk menghadiahkan kilauan pingat emas. Pengurus pasukan sepak takraw wanita Sarawak, Awang Putra Yusri Awang Rizwan berkata, sasaran pasukan sepak takraw SUKMA sekali ini ialah pingat emas bagi kategori wanita, manakala perak bagi pasukan lelaki. Katanya pasukan sepak takraw Sarawak SUKMA yang dianggotai 20 pemain yang terdiri daripada 12 lelaki dan 8 wanita bersama 2 orang jurulatih serta 5 pegawai pasukan telah berangkat ke Kuala Lumpur pada Isnin. Bercakap ketika dihubungi unit komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Isnin, beliau memberitahu pasukannya telah membuat persediaan rapi bagi menghadapi SUKMA edisi ke-20. Beliau turut memberi bayangan pasukan sepak takraw kali ini akan mendapat cabaran sengit daripada pasukan Perak dan Sabah yang menjadi pilihan merangkul pingat emas. Sementara itu, skuad bola sepak remaja Sarawak memulakan kempen SUKMA 2022 dengan langkah kanan selepas berjaya menundukkan Melaka 2-1 dalam aksi pertama peringkat kumpulan B di Padang Uniten pada Isnin. Kedua-dua gol dihasilkan oleh Muhammad Zarmin Ashraf Ismail dan Ikhwan Firdaus Muhammad Zaidi masing-masing pada minit ke-17 dan 28. Manakala gol sagu hati Melaka muncul pada minit-minit akhir perlawanan. Ketua Jurulatih Sarawak, Syafri Amit memuji persembahan anak-anak buahnya sambil menyifatkan 3 mata yang dikutip pada perlawanan pertama itu sangat penting dalam usaha meloloskan diri ke peringkat seterusnya. Menurutnya, fokus beliau kini terhalang ke arah menghadapi perlawanan seterusnya. Sarawak akan meneruskan kempen peringkat kumpulan menentang Pahang pada 14 September ini, disusuli aksi terakhir menentang Johor pada 16 September. Sekian edisi malam bersama saya Grace Chon Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebabfakta. Salam UKAS.